Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cikgu Soekarno sebagai pengacara pada tiap-tiap hari Jumaat kita mengaji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dah edar kemarin kepada untuk kertas ni, dapat semua ni. Dah dapat Kita nak baca pesanan Nabi kepada Abu Dzarril Ghifari, iaitu ikuran daripada yang kita baca dulu. Cuma sepatutnya hak ni muka surat 13, tapi dia tulis muka surat 1 balik. Tak apalah. Itu kita sampai muka surat 12 lah. Sebelum tu ada 1-2 pengumuman. Yang pertama sekali, hari Sabtu juga selain daripada Tok Kelin, kita ada kuliah di Mentalun. Hari Sabtu minggu yang kedua, pengisiannya saya dengan Dr. Abdul Aziz. Minggu-minggu lain ustaz lain lah. Saya ambil minggu kedua. Minggu kedua hari Jumaat saya di Paksi. Hari Sabtu saya di Mentalun. Lebih kurang pukul 10. Dr. Aziz 9.10, saya 10.11. Dr. Aziz dia akan baca kitab Bahrul Mazi, cerita tentang kiamat. Saya akan khusus di Mentalun baca hadis-hadis qudsi daripada Allah. Dan saya dalam bentuk lagu ni lah, saya bagi edaran selai 2 lai. Nak baca hadis qudsi. Hadis ini kita baca hadis Nabi. Saya di sana nak baca hadis qudsi. Persilakan jugalah siapa yang tak pergi Tok Kelin, dia pergi ke Tok Mentalun. Dan saya juga akan buka kelas lagu ni jugalah di Kok Diang hari Sabtu juga. Hari orang pinat Sabtu, ada mereka nak buka. Dah pakat dengan imam Masjid Kok Diang tu, kita kena buat juga kuliah sebelum dia pergi beli ikan, lepas tu memang dengar kuliah dulu. Jadi insya-Allah kita akan kembangkan lagi pengajian kita ni. Yang kedua tentang korban. Package yang kita buat di atas nama Ma'had Tahfiz Ar-Riyadah Kok Diang. Package yang pertama, korban di sini, di Malaysia, tapi di Kok Diang. Kita akan buat dalam masa 1 hari lah kot, hari-hari kedua. Pakejnya ada 2. Kalau lembu tu besar, kita ambil 500. Yang kecil sikit 450. Siapa yang berniat dan berazam daging terpulang, nak ambil, saya tulis nak ambil. Nak hadiah sedekah, saya tulis hadiah. Kita akan buat pada hari raya kedua
dijemput semua, tak buat korban pun silakan, sebab kita buat kenduri terbuka di sana. Jadi siapa yang tu hari ini bolehlah jumpa dengan saya. Saat lagi ni saya nak ambil nama, saya nak wakil siap-siap. Saya tak mau dah nak serabut. Saya sudah beli lembu ada 20 ekor, 60,000 dah saya habis. Duit saya beli lembu bukan lagu beli kereta, boleh bayar bulan. Beli lembu ni, buat balik lembu atas lori, dia nak duit lah. Baik kena. Jadi kalau nak package 50 pun tak apa. Nak package yang 40, 450 tak. Tapi kecil sikit lembu. 600 pun ada. Lembu besar. Lembu tu harga dia hampir 5,000. Besar. Ni kalau atas titian Siratul Mustaqim, dia lari lepas ke depan lah. Dia gemuk besar elok. Lagi siapa ni, minggu depan saya tak mau lah, saya nak tutup lah. Saya pun nak fikir hal lain lah. Fikir bab Syiah pula, fikir mana. Yang kedua, package kita buat di Kemboja pun hari ini saya nak selesai dah. RM350 macam tahun sudah. Tahun sudah alhamdulillah kita dapat buat 10 ekor lembu hantar ke Kemboja. Dia orang terima kasih banyak kat kita. Kami pun kata duk makan lembu pun setahun sekali saja. Korban. Dia petal anak dia tempat duk ngaji tempat saya, telefon pula, dia kata tahun ni lagu mana sebab nak kena cari lembu awal. Saya kata nanti last day hari ni. Banyak mana ada hari ni, banyak tu lah. Kat saya adalah 2-3 ekor lah. Kalau boleh 10 ekor juga, alhamdulillah. Saya akan bagi kepada tangan dia sendiri. Saya akan tulis nama orang yang buat korban. Saya akan wakil, dia akan balik sembelih di sana. Bukan kata agensi saya tak berapa nak puas hati. Baik. Itu dua itulah benda. Saat lagi kalau siapa yang nak buat korban, saya nak selesai siap-siap lah. Yang penting sinarai nama dan wakil siap-siap dengan saya. Duit tak ada lagi tu cerita lain lah. Duit tak ada lagi tak apa. Yang penting nama tu. Sebab saya nak tutup lah, tak mau lah. Tak mau fikir bab lembu lah. Lembu pun 3 hari kena beli dia punya jagung daripada Changlun, sama ada Siam buat sini 300 satu tan, RM300. 2 hari 3 hari RM300. 2 hari 3 hari RM300. Kalau bagi makan dedak pi 600. Bagi makan batang jagung dia orang pentang satu tan RM300 sampai kat kandang. Upah Indonesia pula tolong bubuh tu tiap-tiap hari. Jadi bukan senang juga, tapi alhamdulillah kita senang sebab kita dapat buat ibadat cara meramai, insya-Allah. Ada soalan tentang korban. Seorang ibu sebelum dia meninggal berpesan ataupun berwasiat, sikit lagi kalau aku mati, hang tolonglah buat korban kat aku sama. Hampa buat korban kat hampa, buatlah kat aku sama. Mana ibu tu berwasiat supaya anak ni selepas dia tak ada, tolong buat korban sama kepada dia. Hukumnya boleh anak tu buat korban atas nama ibu. Kalau dia nak wakil, saya wakil kat ustaz, apa dia hasilkan korban untuk ibu saya sekian-sekian nama, satu bahagian lembu kerana Allah Ta'ala. Anak tolong wakil kepada penyembelih atas nama ibu, sebab ibu dia wasiat belum dia mati. Tetapi kalau ibu tak wasiat, kita saja nak buat,
Kesian kat mak kita, dia duduk belah kita, dia susah lah, kita senang, dah jadi orang senang, kita nak buat untuk mak. Hak tu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i tak boleh buat atas nama ibu. Sebab nak buat atas nama ibu kena ibu wasiat. Sebab yang nak buat korban kena niat. Kalau dia tak wasiat, kita nak niat lagu mana? Maka caranya kita buat atas nama kita. Kita pergi kat ustaz, ustaz, saya wakil kat ustaz, hasilkan korban untuk diri saya 2 tumpuk ataupun 2 bahagian lembu kerana Allah Ta'ala. Kita pun buat, lepas tu kita hadiahkan pahala 1 untuk ibu. Ya Allah, 1 bahagian korban yang aku buat, 2 itu, 1-nya aku hadiah pahalanya untuk ibu aku. Kita buat atas nama kita, kita hadiah pahala. Itu yang fatwa di Negeri Kedah yang kita buat. Tapi nak buat direct atas nama dia kerana dia tak wasiat, dalam hukum dalam kitab Matla'il Badrin pun sebut tak sah. Sengap macam apa? Kalau nak buat untuk dia kan, saya nak abang pilih lah. Tiap-tiap tahun saya buat sekong. Beda saya 1, isteri saya 1, tinggal lagi 5. 5 saya niat ikut. Abang saya lah, ayah saya lah, tuk menakan saya lah, mak menakan saya. Ya Allah, pas mayang marid Allah, 1 bahagian korban daripada 5 ni, kau hadiah pahalanya pada ayah, hadiah pahalanya pada makti, hadiah pahalanya abang. Kita dengan isteri kita doa, boleh. Kita dengan Allah. Sama kita baca Yasin malam Jumaat, ya Allah, pahala Yasin baca Jumaat ni hadiah kepada arwah ayah. Boleh kan? Boleh kan? Ataupun kita wakaf ni, pahala ni atas nama mak saya wakaf atas nama, pahala bagi kat mak saya, wakaf RM2,000 kat Mak Tafiq Kok Diang ke, tak nak sampai pun. Kita hadiah pahala kepada ibu kita sampai, tapi kena cara lah. Cuma kalau atas nak buat dari awal pergi pesan kat ustaz, ni saya wakil kat ustaz, tolong hasilkan korban untuk mak saya. Mak tak wasiat. Itu kata para ulama tak boleh. Sebab nak wasiat, nak wakil tu kena niat. Dia tak berwasiat lagu mana kita nak wakil untuk dia. Cuma kita wakil bagi diri kita, pahala sahaja kita minta Allah sampaikan kepada mak dan ayah kita. Wallahu a'lam. Kalau ada orang nak buat sekok lembu, ada. Saya pun package sekok lembu boleh. Harganya RM3,100. Pergi kelas. Nak ambil bulan puasa dekat raya pun tak apa. Kalau siapa-siapa tak ada lembu, pergi. RM3,100. Saya beli lembu tu pun RM2,000 lebih lah. RM2,000 dekat RM3,000 juga. Upah lagi dekat sebulan lagi, 4 hari RM300, 4 hari RM300. Lepas tu upah Indonesia pula sehari RM10 duk bubuh. Jadi kena jual lebih sikit lah. Jual lebih sikit pun RM3,100. Kalau 450, RM3,150, korang RM50. Kalau nak buat 450, silakan. Boleh pergi kelas lembu saya tu semua duduk dengar ban. Pasal apa? Pasal kandang tepi masjid. Lembu duduk dengar bang, tapi dia tak pergi sembahyang lah. Dia dengar bang. Baik, kita pergi kepada hadis kita hari ini. Saya nak baca hak Arab tu mana-mana pun. Yang Melayu tu kalau kita dan baca-baca, kalau tak dan balik baca sendiri. Nah, saya nak pendekatan, nak bawa tuan-tuan puan-puan ni, mai kita baca satu perkataan demi satu perkataan hadis yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tu. Kemudian kita baca syarahnya juga di dalam bahasa Arab. Nah, qauluhu alaihi salatu wassalam li Abi Dzarril Ghifari fi wasiyatin lahu.
sabda junjungan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzarril Ghifari. Ini nama sahabat yang masyhur, Abu Dzarril Ghifari. Dia seorang sahabat yang hidupnya susah, mati dalam keadaan susah, tapi jenazahnya disemayang oleh orang-orang yang mujahid. Dia rajin tanya Nabi, pergi mengaji kat Nabi. Jumpa Nabi saja, dia tanya macam-macam. Satu, dia tanya, ya Rasulullah, apakah yang ada dalam kandungan kitab suhuf yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam? Dia tanya Nabi. Nabi kata, "Hai Abu Dzar." Nabi jawab soalan Abu Dzar, kita boleh tahu sama. "Hai Abu Dzar, hang bagi hang tanya." Nabi kata, dalam kitab suhuf Musa. Musa dia bagi dua jenis kitab, satu Taurat, satu lagi suhuf. Dalam kitab suhuf Musa ni, kanat ibaran wa amthalan kullaha. Nabi kata semua kandungan suhuf yang diberi kepada Nabi Musa ini ialah cakap-cakap, ibarat-ibarat, pengajaran-pengajaran, tidak ada hukum. Antaranya Allah berfirman dalam kitab suhuf Nabi Musa, Allah kata apa? Ajibtu liman aiqana bil mauti thumma huwa yafrahu. Itu Abu Dzarrin Nabi sebut. Allah kata dalam kitab, aku heran sungguh hak hamba aku ni yakin kata mati, tapi duduk dalam dunia ni kira seronok ya. Orang yang yakin mati mana boleh hidup dalam dunia seronok saja. Hak hidup ni dalam dunia seronok saja tu. Orang ni memang orang yang tak yakin mati. Tapi ada dari kalangan hamba aku ni, Allah kata, yakin mati tapi hidup kira seronok. Rumah terbuka sampai tak tutup-tutup. Seronok sana, seronok sini, seronok sana. Bukan dekat buka rumah ya, dengan kepala-kepala pun buka. Seronok aja. Allah kata heran sungguh jenis ni. Aiqana bil maut, yakin dengan mati, thumma huwa yafrah, kemudian duk seronok. Tak ada masa nak menangis, tak ada masa nak memikir, duk seronok. Habis tak ada buat raja lawak, seronok. Hak pakai kain kelumbung pun gelak sampai cabut gigi palsu. Penampak patut dah duk seronok lu kata. Lepas tu apa lagi Rasulullah? Ajibtu liman aiqana bin nar thumma huwa ya'mal la ya'mal. Aku heran juga orang yang yakin neraka ni, dia yakin tapi tak beramal apa-apa. Allah. Nabi kata itulah di antara kata-kata yang ada di dalam suhuf Nabi Musa yang dikirimkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, wasiat sikit untuk saya ni, pesanlah sikit apa Rasulullah nak pesan untuk saya. Sahabat dulu jumpa Nabi minta pesan. Kita jumpa orang alim, orang apa, duk sembang pandai. Kawan tu pun tengok, main duk sembang pandai. Saya dulu, saya jumpa dah orang duk sembang pandai ni. Saya Datuk mengaji dulu ni tak apa pandai sangat, tapi terima-terima soalan, tengok-tengok hadis tu, nampak Datuk tu dalam hadis tu ni hukum-hukum begini. Kata asalkan, tapi pakai rantai. Main duk sembang pandai depan kita. Abu Dzar dia jumpa Nabi, dia minta, ya Rasulullah, ausini, tolong wasiat kat aku Ustaz. Nabi kata, alaika bitaqwallah, ya Abu Dzar, hang kena bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullih, karena takwa itulah menjadi punca membahagiakan kamu dalam kehidupan ini.
Orang yang ada takwa hidup di dunia bahagia, orang yang ada takwa hidup di akhirat bahagia. Takwa mengajar kita mempunyai nilai yang baik. Cakap jangan bohong, janji jangan mungkir, kecoh tak boleh, tipu tak boleh. Bayangkan kalau kita hidup dalam masyarakat orang tak cakap bohong, semua cakap benar. Bahagia tak bahagia kita? Bayangkan kita hidup dalam dunia ni, tak ada orang yang mungkir janji, tak ada orang yang nak makan rasuah, tak ada orang yang nak kecoh tipu. Senang tuan-tuan. Itu Nabi kata, takwa itulah menyebab punca kebahagiaan hidup kamu di dunia dan akhirat. Kemudian dia minta Rasulullah lagi, zidni ya Rasulullah, tambah sikit lagi Rasulullah. Apa Rasulullah nak pesan kat saya? Ni hak saya bawa mai pagi ni. Pesanan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi kata apa? Wa ahibbil masakin wa jalishum. Itu pesan dia. Ahibbi mana sayang oleh kamu, al-masakin orang-orang miskin. Kap ya nun tu, ya tak ada terlumbuh ya. Alif lam min sin alif kap ya nun. Bukan masakin, kin kap ya nun. Bolehlah sikit ya. Al-masakin makna orang-orang miskin. Sayang oleh kamu kepada orang-orang miskin. Jangan tunjuk rangi, jangan tunjuk action, jangan tunjuk sombong kepada orang miskin. Wajalishum, pergi duduk sekali dengan mereka. Ni Nabi pesan ni. Islam pesan kita orang miskin jangan duduk. Hang miskin duduk jauh, hang miskin apa? Kasut selipar pun tali putih duduk jauh. Allah. Saya baca satu kitab cerita pasal apa Nabi Nuh, nama Nuh. Wallahu alam betul tak betul, dalam kitab Bada'i' Az-Zuhur. Nuh ni dalam bahasa Arab Nauh. Nauh ni makna orang yang duk meratih lah. Allah. Dia buat dosa banyak, dia meratih, dia teriak, dia sedih, dia menyesal. Itu Nauh. Biasanya orang yang kematian anak orang perempuan, dia akan meratui, nah sialah nak. Tapi kita tak boleh lah nak berniyahah itu atas kematian, tunjuk tak redha dengan apa yang Allah buat. Nuh ni dia punya meratui, dia punya menyesal, punya meraung. Ceritanya suatu hari dia berjalan-jalan jumpa seekor anjing. Anjing ni kurus, kepala busuk apa semua. Nuh kata, "Hish, pergi duduk jauh. Apa ni kepala busuk duduk sini? Pish, pish, pish." Allah bagi ilham ke anjing. Anjing berhenti balik cakap mana? Nuh, awak hang hina aku. Anjing kata kat Nuh, awak hang hina aku. Aku hamba Allah Nuh. Allah. Nuh tersentak. Aku hamba Allah. Hang hina aku pasal aku kepala busuk, aku ni kurus, aku korak. Aku pun tak mau lagu ni. Bahkan aku sendiri tak mau jadi anjing noh. Aku nak jadi manusia macam hang. Tapi dah Allah jadikan aku anjing, nak buat lagu mana? Aku terima saja. Nabi Nuh menjerit, teriak, meratuh. Kamu hina aku kerana aku anjing. Kamu hina aku kerana aku kurus. Kamu hina aku kerana aku busuk kepala. Ini semua pemberian Allah Nuh. Aku redha Allah buat aku lagu ni. Tapi hang menghina aku, berarti hang menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nuh meratih teriak. Bila-bila dia teringat cerita anjing, dia teriak, dia meratih. Tu yang nama Nuh. Tuan-tuan, Allah bagi ilham ke anjing cakap. Tersepuk Nuh di depan anjing. Aku sendiri kalau boleh tak mau jadi anjing Nuh. Aku nak jadi manusia macam hang, manusia makhluk Allah yang mulia. Tapi apa boleh buat, Allah jadikan anjing, aku terima. Ni pun lagu tu. Orang miskin kita tak boleh hina. Dia sendiri pun kamu miskin. Dia pun nak kaya.
Nabi kata kepada Abu Dhar, ahibbi, kena kasih kat mereka. Wajalisuhum, bukan tak kasih, kalau boleh pergi makan, sidang dengan mereka tu. Orang susah. Kita kenuri orang miskin makan tepi pokok nyok. Orang kaya ni bagi dengan ni hadiah kami. Tak apa belah kita orang berhadiah kata apa. Orang miskin makan tepi pokok nyok. Meja pun tak ada. Kita tanya dia, Pak Long pergi makan kenuri dia tu rumah orang kaya tu. Pi makan lah, makan tahu mana? Tu tepi padunyok tu lah. Meja pun tak ada. Orang duk bagi bunga telur, tak ada, dia kata, tak bagi apa. Bawa hak tu balik, hak tu lah telur dia lah. Tak bagi apa pun. Sian kat dia. Pi pun naik gerek buruk bawa anak kecil. Dia pun hari itulah nak pergi makan sedap pun. Sihat. Saya ingat Haji Abdul Wahid Sungai Udang. Baru ni saya berjumpa dengan seorang orang Melaka, dari Melaka. Haji Abdul Wahid Sungai Udang ni, dia kawan ayah saya. Mengaji bersama Tok Kenali di Kelantan dulu. Anak-anak dia kawan abang saya. Suatu hari dia bawa mai rombongan satu van besar, buruk van. Tok guru besar Haji Abdul Wahid Sungai Udang ni semua orang kenal. Wali. Dia bawa siapa? Bawa anak yatim, anak-anak miskin. Hak tu dia duduk. Pondok dia tu anak miskin. Mai duduk nasyid masa tu saya kecil-kecil lagi. Tidur di surau di masjid. Dia tu orang. Saya duk ingat lagi budak-budak tu duk nasyid dalam majlis. Kami ini anak yatim dan miskin. Tu nasyid dia apa? Banyak tu saya ingat, saya pun kecil-kecil je. Haji Abdul Wahid Sungai Udang Melaka. Dia bela orang miskin, dia bela anak yatim. Pasal Nabi pesan Abu Dhar, ahibbil masakin, kesian kepada orang miskin. Allah. Wajalisuhum, duduk sekali dengan mereka. Tuan-tuan, ni ajaran Islam, ajaran Nabi. Orang kaya kena turun ego tu. Orang-orang dulu, orang-orang wali-wali Allah dulu, apabila dia bagi pemberian kepada orang miskin terima, dia berterima kasih ke orang miskin tu. Bersyukur pada Allah, terima kasih. Pasal apa? Kebajikan aku ada orang nak terima. Bayangkan kalau kita nak buat kebajikan, tak ada orang nak mau terima, semua kaya. Kita dah tertutup pintu kebajikan. Alhamdulillah. Panggil orang miskin tu, terima kasihlah hang tolong. Terima kasih Pak Long. Patut saya terima kasih Pak Long. Pak Long bagi duit kat saya. Bukan Pak Long terima kasih kat saya. Dak, hang terima kasih kat aku pasal hang terima kebajikan aku ni. Kalau aku nak buat kebajikan, tak ada orang miskin nak terima. Tang mana aku nak buat kebajikan? Kita lah bukan bagi kebajikan, bagi zakat pun. Ujung aku bagi zakat, tidak hang teruk. Padahal zakat tu hak Allah suruh kita bagi. Duk action pula bagi zakat ke orang miskin. Ahibbil masakin, sayang kepada orang miskin. Wajalisuhum, duduk sekali mereka. Ini pesan Nabi kepada Abu Dhar. Wa hasbuka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, memadailah untuk membayangkan bagaimana sikap sayang kepada orang miskin ini suatu benda yang Nabi hargai. Nabi sendiri pernah berdoa apa? Kana yaqulu, Nabi sentiasa berdoa, Allahumma ahyini miskinan,
Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan himpunkanlah aku di akhirat kelak dalam kalangan mereka-mereka yang miskin. Ni payah nak terima. Orang nak cari kaya, kita pergi duk habang ni, dia kata tak boleh pakai. Betul kan ni Nabi doa ni? Dia bertanya pula. Sayyidina Umar cerita, wallahu alam, dia ada baju 2 helai. Dia pakai baju ni, dia basuh hak nu jemur. Buang hak ni basuh. Saya ni bukan 2 helai lah, berapa helai tak tahu. Saya tak habis pakai. Orang tanya dia, wahai Khalifah Umar, baju 2 helai ya? Alhamdulillah aku ada 2 helai. Orang yang lebih baik pada aku dah selai ya. Siapa dia? Rasulullah. Hak tu lah dia pakai, dia basuh, tunggu hak tu kering baru pakai pula. Aku ni 2 helai kira hebat. Tuan-tuan, tapi kemiskinan mereka tidak menghalang mereka untuk berjuang agama, mempertahankan agama Allah, menyebarkan agama Allah, menyampaikan ilmu. Orang miskin ni kalau pi macam pi Bukit Kayu Hitam, dia naik kereta buruk tak bawa apa, custom tengok pun iya. Hak kereta baru hak tu ada cek semua, belakang muat apa, pi beli apa Bukit Kayu Hitam ni apa semua, buka baju tengok tatu ada belakang. Nampak pelik ni. Hak susah hak berjalan kaki, hak berjalan kaki bawa beg plastik nak. Bawa apa tu? Beras pulut, cupak beli, empik. Orang miskin ni di padang mahsyar, custom padang mahsyar tu tak apa tanya dah, pasal tak banyak. Aduk tanya dia hak kaya. Rumah hak titi gajah tu duit mana beli? Bayar habis lah buat pinjaman dulu. Tak habis. Apa tanah benang hak Bukit Hantu tu. Bukit Hantu kat rumah saya tu. Sampai lah nak mau Bukit Hantu. Tanah benang Bukit Hantu 5 along tu tak buat. Banyak. Ni kata beli lot pula ni. Tang mana tu? Kereta kedai hak ni tak ada apa, gerek buruk tak ada. Ada baju 2 helai, tak tanya apa lah. Jadi lagu itulah ibaratnya. Senang. Yang ada macam-macam Allah. Kita ni nak abang bagi mudah umur tua-tua ni tak usah duk bengang dengan benda tu lah. Umur 60 dia kata aku syarikat baru buka. Umur berapa dah? Ni baru nak buka duk kira ni. Pencin tahun ni baru nak buka syarikat. Syarikat apa? Import export. Hebat hang ni. Hang tengok dia kata 20 tahun lagi aku kaya, bukan lagu ni. Lah 10 tahun lagi hang mampus dah weh. Duk angkat ibu jari lagu ni lagi. Tak payah lah. Betul hak duk ada tu bagi jadi elok. Buat kebajikan. Tak ada. Jadi kadang-kadang kita rasa orang miskin senang pada kita pula. Kita pun bukan senang sangat, biar buruk ni kan. Bukan senang sangat kita pun. Tapi ada lebih miskin lagi Allah. Makan. Ada cerita Tok Guru cerita, nak dengar cerita. Tapi tak ada hadis lah cerita ni. Ada seorang orang miskin, dia bawa beluam, tahu beluam orang tua tahu beluam. Dia buah macam guni gandum tu, beg dia tu, dia rajut depan, dia tangguh, bawa beluam, jalan. Sampai depan istana raja. Dia masuk nak masuk jumpa raja. Dia ingat raja masuk jumpa lagi tu. Pak duduk tunggu ke belakang, hang nak jumpa raja ni, hang minta dah ke apa? Dah lalu kok ni teringat nak jumpa raja, kita minta nak masuk. Mana boleh? Hang tak boleh.
Hang kena tak apalah, tak boleh, tak apa. Raja duduk dalam rumah duduk tengok awak yang kawan tu hambat ni. Telefon pi, siapa dia tu yang hambat tu? Ni orang miskin mana tu, ini masuk nak jumpa tuanku, saya patik tak bagilah. Oh, bagi dia masuk, dia nak masuk jumpa aku, bagi dia masuk, tak apa. Dia masuk tu, dia panggil masuk. Dalam rumah masuk pi. Ajar suruh tanya, nak makan tak? Boleh juga tuanku, nak makan juga lah, lapang. So ajar suruh angkat benda-benda tak habis tu tuanku makan pagi tadi, benda-benda dia makan, tuanku ni tengok, Allah, lalu makan. Aku tak lalu teratur makan. Ajar nak lalu makan tak mana. Makan lalu sampai habis. Berdoa pula tu, alhamdulillah tak mana apa semua. Ish, bahagia. Minum. Habis ayak sebelah minum. Apa lagi ni nak apa ni? Tak ada apa tuanku, patik bahasa junjung kasih lah dapat masuk istana, patik duduk lalu kat luar, tak pernah hari ni teringat nak masuk. Patik minta diri lah tuanku nak berangsur-angsur. Tak apa tuanku kata. Tapi minta izin nak mandi sikit tu dalam kolam tasik tu. Tuanku kata mandi sini lah bilik-bilik nak. Dah patik mandi sana. Dia pun buat keluar beluam dia ni, keluar kain basah apa tak tepi tu, pergi mandi. Tuanku duduk tengok atas, mandi belum belam. Lepas tu sudah mandi apa semua, ambil salin kain basah, pakai kain pelekat, semayang zuhur, luar semayang zuhur bawah pokok. Allah kah bahagianya hidup, mandi semayang. Lepas semayang tidur ngoroh, tengok bawah pokok. Kawan tak ada apa, lu fikir apa, makan kenyang dah, minum kenyang, mandi, lu semayang, tidur tengok tuanku duduk perhati, isi bahagia hidup lebih pada aku dari istana tak bahagia pada tu. Nak tidur pun payah, makan tak lalu apa semua. Habis dia pun sudah tidur apa semua, belum nak balik. Cerita Tok Guru cerita, tuanku berasa, Allah, ni kebahagiaan sebenar. Aku duduk dalam istana pun tak bahagia lagu ni. Akhirnya tuanku suruh orang porter pagang tu sekat. So dia masuk balik istana. Tuanku tengok, kata, aku tengok hang ni bahagia, hang makan lalu, hang minum lalu, pi mandi mudah, hang buat ibadat sudah lena pula mudah. Patik fikir apa tuanku, patik tak ada apa. Harta patik dalam beluam ni lah, kain pelekat selai, piah lebat ni lah patik. Ni nak pergi mana kita? Nak jalan lagi tuanku, nak balik kampung. Patik duduk kampung. Hama duduk di istana ni. Allah, tuanku minta maaf Allah. Dia tak mau duduk dalam istana sebab bahagia. Jadi kebahagiaan tu bukan dalam kemewahan. Berapa banyak orang kaya tak boleh tidur malam. Ramai orang kaya tak boleh tidur malam. Tah sini pada tak boleh tidur malam. Taklah kaya sangat tapi duduk fikir menikah dua bini tua tak bagi tu, duduk tak boleh lena tu. Berapa banyak orang buat ni, nak tidur malam tak boleh. Awak fikiran susah. Hak seorang tu sambil semayang boleh lena, punya mudah lena. Ada orang mai duk jumpa Datuk, ya awak 4 tahun dah Datuk tak boleh semayang. Dah tak boleh tidur malam. Ada seorang wakil ayat tapi tak mau abang. Wakil ayat pas kat mana tak mau abang. Dia jumpa saya dalam sebulan tak sampai. Saya kata, mana tak nak jumpa ni, Datuk tak nak jumpa. Allah, Datuk, saya, dia kata, minta maaf, 4 tahun dah tak boleh tidur malam. Hai, ni pilihan raya dah ni, dah jadi wakil ayat pula ni, tak boleh tidur saya apa.
Tak boleh tidur. Datuk belum belahan raya lu tak boleh. Lepas belahan raya tu. Belum belahan raya kot lah tak boleh tidur. Kalau kok kalah kan menang. Ni menang pun tak boleh tidur. Tak payah dah kata ada tu. Ubat tak lah makan. Allah. Nak apa lagi? Wakil rakyat gaji. Tapi tak boleh tidur. Berapa ramai orang lu ni. Tu abang kat kita. Tak abang lagi. Kalau Lumpur banyak-banyak orang tak boleh tidur. Jadi tak bahagia atau tak bahagia. Kita umur 60, makan mana aku? Makan kuat makan. Manis-manis dah tak boleh makan. Nama aja manis tapi tak boleh makan. Apa? Jadi kadang-kadang ada juga kebenarannya. Sebab itu saya nasihat diri saya, kalau dah kita umur tua-tua 60 kata, tak usah duduk serabut lah kepala, tak usah. Nak mengucap tak dah, nak mati. Duduk kalut hutang sana, hutang sini. Tak payah. Tenangkan jiwa, perasaan kita. Kita beribadat khusyuk. Kalau dah banyak masalah, semayang pun tak khusyuk. Dia kata, saya tak tinggal semayang, tapi semayang tak khusyuk. Masalah. Masalah. Tahu? A'udzubillah. Tu Allah, Nabi minta, a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung, minta berlindung daripada hammi, serabut kepala, wal hazan, duka cita, wa min ghalabatid dain, daripada makna karam dalam hutang, wa qahrir rijal, dia orang paksa kita kok ni. Tu di antara benda yang Nabi suruh kita minta, jangan duk karam dalam hutang. Ni kau berhutang, kau berhutang. Lama-lama karam dalam hutang, nak tidur tak boleh, duk fikir nak bayar hutang lagu mana. Duka cita tak berpanjangan, hammi, hazan, duka cita, hammi, serabut kepala. Jangan nak tu. Baik. Wa qala li rajulin syaka ilaihi qaswata qalbihi. Nabi berkata kepada seorang lelaki yang syaka, yang piduk mengadu. Syaka tu makna mengadu. Ilaihi, kepadanya, kepada Nabi, dia pergi mengadu apa? Qaswata, kerahnya. Qaswah tu makna kerahnya, qalbihi, hati dia. Dia piduk mengadu kat Nabi, Rasulullah, awak hati saya jadi kerah ni. Orang nasihat tak masuk. Orang lain lembut hati, berkata kat hati lembut, dengan mata-mata lembut, ayak mata tabik lalu. Yang saya ni hati kerah. Dia pergi ngadu kat Nabi. Nabi kata, kalau hang nak bagi hati hang lembut, dua benda hang kena buat selalu. Apa dia? Imsah ra'sal yatim. Hang pergi sapu selalu kepala anak-anak yatim. Jumpa anak yatim umur 6-7 tahun tu, sapu kepala. InsyaAllah Allah akan bagi hati yang lembut balik. Lepas tu, wa at'imil miskin, hang selalu bagi makan orang miskin. Ini dua ubat yang Nabi bagi kat dia untuk melembutkan semula hati yang kerah. Tuan-tuan, sebab itu dalam kita duk baca surah Ad-Dahru, surah Insan pagi Jumaat, pagi tadi pun kita baca, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang Allah janji nak bagi syurga ini, yut'imuna at-ta'am, suka bagi makan. Bagi makan kat siapa? Miskin, yatiman, anak yatim, miskinan, orang miskin, asiran, orang yang kena tawan, orang yang Allah. Ini orang-orang yang Allah janji untuk mereka syurga. Wa kana sayyiduna Sulaiman ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni dia hebat lah. Dia kaya. Kan buat istana sampai
Raja apa mai Balqis tu sampai ni Iran, Nabi Sulaiman ni kaya. Dan jadi raja, jadi nabi, jadi raja, jadi kaya, memerintah seluruh dunia. Jin-jin ifrit semua rakyat dia. Bahasa burung dia, burung kukuk dia tahu, ayam kukuk dia tahu, semut bercakap pun dia tahu. Hebat Nabi Sulaiman. Tuan-tuan ada siapa faham bahasa ayam? Bila bawa mabuk duk kukuk, duk apa? Duk kukuk. Kerung pagi. Dia kata melawan ustaz tu, melawan. Bukan melawan, duk maki hang tapi hang tak faham. Kurung dia tengah 2 tahun dah menikah sekali dah. Hang tengok 4 kali dah menikah. Mabuk duduk maki tak faham. Dia duk kata mabuk tu melawan. Tak faham. Nabi Sulaiman Allah bagi. Sehingga dia kata, ya Allah, beri kepada aku kerajaan yang kau tidak beri kepada siapa pun lepas daripada aku. Dia jadi raja, dia jadi rasul, dia jadi pemerintah, bahasa semua dia faham. Ulimna mantiqat tair, kami diajar bahasa burung, kata Nabi Sulaiman. Hebat dia. Namun demikian orang tanya, hebat lagu mana? Hadza min fadli rabbi, ini semua kurnia Tuhanku. Tu manusia hebat lagu mana pun, tapi kalau iman dia bagus. Tu jawapan dia. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah bagi semua ni kebolehan dan apa ni, kelebihan ini Allah bagi untuk menguji aku, nak syukur ke nak kufur nikmat dia. Nabi Sulaiman yang begitu hebat. Qarun Allah bagi kaya aja tapi Allah tak jadi raja. Fir'aun Allah bagi jadi raja tapi tak kaya. Sulaiman kaya, raja dan rasul. Cuba tengok kata Nabi Sulaiman ni, dia dengan orang miskin lagu mana, walaupun dia hebat. Wa kana sayyiduna Sulaiman ala nabiyyina alaihi salatu wassalam idza dakhala al-masjidah, apabila dia masuk dalam masjid Nabi Sulaiman ni, fara'a miskinan, tengok-tengok dalam masjid ada orang miskin, jalasa ilai, tapi duduk tepi orang miskin tu. Dia seorang raja, seorang nabi, seorang apa hebat. Kalau dalam masjid tempat dia pergi ada orang miskin, tentulah dia tarik sejadah duduk tepi tu. Wa qala, sambil dia kata, miskinun jalisun miskinan, seorang yang miskin, aku ni duduk bersama dengan orang miskin. Makna dia sendiri mengtakbirkan diri dia tu sebagai seorang miskin. Tu Sulaiman alaihissalam. Waqila, ni cerita yang kedua, kana sayyiduna Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Isa alaihissalam pula yuhibbu, dia suka, an yuqala lahu, kalau orang kata kat dia apa, ya miskin, wahai si miskin. Tu dia suka. Kalau orang panggil dia dengan panggilan wahai si miskin. Kita miskin dah pun nak suruh orang panggil orang kaya. Hang kalau nak kawan aku, hang panggil mat kaya lah. Bagi mat miskin pakai putih adik-beradik. Hang kaya apa, mutu hang naik buat aku. Dia kata tak apalah, tapi hang kena panggil aku mat kaya. Wa qala Musa alaihi salam munajian rabbahu, cerita yang tiga, Nabi Musa pula dia bermunajat kepada Allah. Dia kata apa? Ilahi, wahai Tuhanku, aina abghika, di mana saya akan dapat Tuhan, nak dapat Tuhan, saya nak dapat keredaan kamu di mana ya Allah. Tu saya terjemah. Nabi Musa pernah berkata ketika bermunajat kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, di manakah aku akan mendapatimu, mendapat rahmatmu? Dia tanya Nabi Allah ketika dia munajat, saya nak dapat rahmat Allah di mana? Allah jawab, qala, kata firman Allah, indal munkasirati qulubuhum, hang pi cari rahmat aku di sisi orang yang pecah hatinya. Mana orang miskin, maksud pecah hati ni orang miskin. Kalau hang nak rahmat aku, hang kena pi cari rahmat ni di bersama-sama dengan orang yang miskin. Wa qala al-Fudail,
balagani anna nabiyyan minal anbiya, kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang terkenal. Fudail bin Iyad ini, balagani, telah sampai kepada aku satu riwayat cerita, anna nabiyyan, seorang nabi minal anbiya, daripada nabi-nabi dahulu, qala, dia pernah berdoa, ya Rabbi. Ni nabi dulu ni, Nabi Fudail tak sebut nabi ni nama apa, tapi nabi itu berdoa lagu ni, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifali an a'lama ridhaka anni, bagaimana saya nak tahu bahawa Tuhan hamba, Tuhan meredai saya. Nak tahu apa tanda Allah redha kat saya ni. Nabi ini tanya Allah, ya Allah, apakah yang saya boleh dapat faham, dapat dapat mengerti bahawa Allah redha kepada saya? Qala, Allah jawab, unzur, tengok, kaifa ridal masakini anka, bagaimana redha orang miskin kepada kamu. Kalau orang miskin tu redha pada kamu, orang miskin tak pernah kecil hati dengan kamu, orang miskin tak pernah orang kata marah kat kamu, tu tanda kamu mendapat redha-Ku. Tapi kalau orang miskin pun tak redha kat kamu, orang miskin pun benci kat kamu, itu tanda kamu mendapat kebencian-Ku. Pokok pangkalnya, hang tengok tanggapan orang miskin kepada kamu lagu mana. Kalau mereka anggap kamu, mereka sayang kat kamu, aku sayang kepada kamu. Allah. Sayyidina Fudail ibn Iyad, seorang tabi'in, berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat menyatakan ada seorang nabi bermunajat kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh mengetahui redha-Mu kepadaku? Allah menjawab, lihat sahaja bagaimanakah redha orang-orang miskin kepadamu. Oleh itu, kata dia, fakun minal ladzina yuhibbunal miskin, masakin, maka apa lai? Habis ni? Maka jadilah kamu daripada orang-orang yang kasih kepada orang miskin, uswatan, karena mengikut jejak langkah Nabi. Nabi suka orang miskin, kita pun suka orang miskin, ikut jejak langkah Nabi. Wa man dzukira minal anbiya'i was salihin, dan ikut jejak langkah orang-orang yang disebut tadi daripada kalangan nabi-nabi dan orang-orang yang saleh. Wa kun muhibban lil masakin, naklah kamu jadikan diri kamu itu cinta dan kasih kepada orang miskin. Dan ingatlah firman Allah, wala ta'du 'ainaka anhum, janganlah kamu berpaling muka kamu daripada mereka. Tengok orang miskin paling muka, tengok orang miskin paling muka. Ini Allah larang, wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan muka kamu, mata kamu daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, semata-mata karena kamu nak kemewahan hidup di dunia. Sampai orang miskin nak berdepan dengan kamu pun kamu pusing muka kot lain, tak mau tengok. Jangan lagu tu Allah kata. Wa kun rahiman bil yatim, maka hendaklah kamu jadi orang yang ada belas kasihan kepada anak yatim. Wadhkur qaular rasul salawatullahi wasalamu alaihi, ingatlah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sabda? Ana, aku, wa kafilul yatim, orang yang menjaga anak yatim, kahataini, macam ni Nabi tunjuk, fil jannati, dalam syurga. Aku dengan orang yang jaga anak yatim, orang yang apa orang kata yang sayang anak yatim, duduk dalam syurga lagu ni.
Mana dekat-dekat. Wa asyara bi usbu'ai, Nabi tunjuk pada sahabat dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah. Nabi buat begitu. Aku dengan orang yang jaga anak yatim duduk dalam syurga sikit lagi, duduk begitu. Jangan duduk begitu. Maknanya orang yang sayang anak yatim, orang yang sayang kepada insan yang senasib dengan aku, kata Nabi. Sebab aku juga dilahirkan dalam keadaan yatim, ayah aku tidak ada. Jadi orang yang jaga anak yatim, orang yang jaga insan yang senasib dengan aku. Sebab itu dia dalam syurga lagu ni. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah pesanan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui pesanan dia kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita kena ajak diri kita, jangan ego tak tentu hala, jangan hebat tak tentu hala, sampai kita tidak sayang kepada hamba Allah. Dan kita kena ingat, barangkali dia susah kerana dia tak ada duit, tetapi di sisi Allah dia lebih tinggi martabatnya daripada kita. Suatu soalan, masjid mana ni? Masjid Wilayah Persekutuan, 2 tingkat. Di sini pun ada. Tingkat atas orang semayang, dewan semayang. Tingkat bawah buat dewan untuk majlis ilmu dan sebagainya. Macam ni lah kita kata, tingkat atas orang sembahyang. Soalannya, boleh tak boleh orang haid pergi duduk mengaji sama di tingkat bawah yang dikatakan bukan masjid, hanya dewan? Nah, ini soalannya. Benda ni kita pernah bahas juga dalam Jabatan Mufti, dan nampaknya ramai daripada ahli fatwa menyatakan bahawa kalau atas masjid, bawah pun masjid. Sebab 7 petalan langit sampai ke bumi itu kira masjid semua. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa tang mana diniat masjid, tang tu lah masjid. Nanti kat atas, bawah tak. Bagi pandangan yang pertama, dan nampaknya itulah pandangan fatwa Negeri Kedah, bahawa kalau atas jadi tempat masjid, bawah pun kira masjid juga. Macam mana masjid mana Bakar Arang ke mana ada di Sungai Petani ni, maka orang yang haid memang tak boleh masuk dalam dewan itu. Kena tanya Abang Putih fatwa tu, buat surat. Kita bincang ni, ada satu soalan dulu, masjid kat Arang ke mana lagu tu lah. Tapi Syekh Aminuddin dia tetap, dia kata tak boleh. Atas masjid, bawah masjid lah. Sebab masjid 7 petala bumi. Tapi walau bagaimanapun ada pandangan kata takat atas je masjid, bawah dedak. Ni saya bagi tahu pandangan. Banyak orang Kuala Lumpur lagu tu, depa pandangan depa lagu tu. Tapi nampak majlis fatwa yang dari Kedah, nampak ramai pakat. Saya jadi pengurusi mesyuarat tengok pandangan.
Ramai kata tak boleh. Darul Hadis kita lagu mana? Lagu tu kan? Cuba tanya, tengok pandangan. Kalau ada dua pandangan, kita dua pandangan lah kan. Itu kata kadang-kadang. Tapi ramai saya duduk mesyuarat tengok dah ahli fatwa Kedah tak setujulah. Kata kemarin pun saya menghadap Tuanku Sultan kemarin dulu. Saya buat kenyataan dalam sinar hari ini. Tuanku pun ulang balik 2-3 kali, dia kata, kita fatwa kita tak mesti ikut orang. Kita ada jawatan kuasa fatwa, ada mufti. Tak usah duk ikut. Dia kata kalau fatwa kita kata lagu tu tak mesti ikut orang Kuala Lumpur. Padahal tuanku dia duduk Kuala Lumpur. Padahal dia ni jadi raja seluruh Malaysia dah. Tak mesti, dia kata kita. Sebab kita ada ahli fatwa kita. Ampun tuanku. Jadi dia tak berapa lah suka orang kata tu, kita kata tak. Kita ada pandangan kita. Nah, orang nak pakai, orang tak pakai, cerita lain. Saya beritahulah itulah dua pandangan yang berat. Nampak ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah mengatakan bahawa kalau di atas masjid, bawah masjid, orang yang tak boleh naik ke atas tak boleh juga duduk di bawah. Puas tak puas, tu lah hukum. Nuduk ngongam tak puas. Ngongam, aku nak pergi ngaji ke mana ni? Buat gena, habang puas tak puas, tu lah. Aku nak tanya Cikgu Sekarno pula, dia kata aku ada bagi hukum puas sikit. Ikut suka lah tu. Nah, itulah saya pun, kita pun apa, kemarin dia cakap kayak gini, Cikgu duduk berdiri sekat pinggang saya pun. Cikgu Sekarno, alhamdulillah lah. Apa, saya menghadap tuanku kemarin dulu pergi dengan Datuk Secara Kerajaan Negeri menghadap di istana lah. Pukul 9 suku sampai 10, kira 45 minit sembang cerita perkembangan Syiah di negeri Kedah. Tuanku kata kena ambil tindakan mereka ni. Aku kata jangan dulu biak mereka ni. Tuanku dia cakap lagu dia. Itu saya abang tuanku, Fatih mendapat tahu tuanku kemarin dulu bahawa orang Syiah ni, hak dia punya ketua dia di Kedah ni, dia lah duk mandi mayat-mayat orang Syiah mati. Hak di Kuala Kedah tu dia juga pergi mandi. Lepas tu dia, kawan tu abang kat saya, Allahuakbar, dia kata kalau orang perempuan mati pun dia juga mandi. Wallahualam lah, kalau orang tu bohong, saya bohong lah mereka. Saya mana tahu. Sungguh kah? Dia kata sungguh lah, rumah saya kampung dekat tu. Saya abang kat tuanku kata, Patik dengar abang pelik tuanku, kalau orang perempuan mati pun dia juga pergi mandi. Orang jantan ni, Tok Guru dia apa? Tuanku tanya saya balik, dia pakai spek mata hitam kah? Nama ni orang perempuan ni. Saya kata kat tuanku, mau saya mandi tuanku, spek mata hitam pun saya buang. Ni mana orang perempuan ni? Tunggu kata kok ditarik naik tu kot hitam juga.
gelak gini. Tu tuanku tanya balik saya, orang menikah ramai ni boleh adil ke dengan bini-bini dia? Mana nak boleh tuanku. Ibarat tuanku, kita yang jadi suami ni macam ayam. Perempuan kita kalau 3 orang macam gelas 2. Kalau kita tuang belik ni banyak, korang belik nu. Tuang belik nu banyak, nak bagi sama banyak, sama-sama segelas 2 lagu ni, payah tuanku. Hak ni pun tengah ni macam tak. Kadang-kadang kita tuang terlebih, korang lah hak ni, masuk belah ni banyak. Nabi ibarat dah lagu tu lah, minta ampun lah tuanku. Kalau dah dosa, tuanku gelak. Tuanku kata daripada abang kata, nak buat mana? Jodoh dah Tuhan tetap dah. Duk kata kat bini dia, bagaimana aku Tuhan tetap dah menikah 2, nak marah buat apa? Dan aku tanya saya, saya kata ada duk cari tuanku. Duk cari kata, kalau gitu tak ada dosa pahala lah. Awak hang tak semayang, Tuhan tetap dah tak semayang, bagaimana? Aku gelak tu. Sembang lama kan tak nak sembang. Tuanku pergi Vietnam sonok tuanku. Pergi boleh lah. Tapi depa pergi sana, dia kata, dia cerita kat saya. Depa pergi sana kata, depa menyanyi negara aku, dia kata. Sedap pada kita sini. Hak menyanyi tu kata, hak main-main tu semua dia kata buta, hak menyanyi pun buta semua. Tapi negara sedap lah menyanyi. Lagu Siti Nurhaliza apa ada, dia kata. Port Vietnam. Orang kata depa pandai Vietnam tuanku, baju-baju orang perempuan banyak depa buat. Orang perempuan kita semua pakai baju Vietnam lah ni. Sembang banyak sembang. Tuanku pi Thailand, pi menghadap Raja Thailand lah. Dia kata pi mulanya, tapi hari saya nak pi tu jauh daripada Bangkok ni, jauh. Tapi hari saya nak pi tu dia sakit, masuk apa tu tak boleh pi. Dia dengan tuanku, siapa tua? Saya tua pada dia seminggu. Dia abang. Saya beranak sekian-sekian, dia beranak sekian-sekian. Ui tuanku, saya tua pada dia seminggu. Raja Thailand. Sonok juga tuanku, depa menghadap tuanku, depa protokol tak berani. Saya melawak begitu, gelak tak kara. Sonok tuanku, dia bagus. Okey. Tapi orang kita begitu. Jadi tuan-tuan, kita tentu dulu hari ini, insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bulan depan berjumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya merakam ribuan terima kasih kepada anak-anak jemaah sekalian yang menyumbang pada hari saya mengajak ni kepada Ma'had Tahfidz Ar-Riyadah Kok Diang. Terima kasih semua bagi pihak pelajar-pelajar kita. Rasa pengumuman tuan-tuan, kuliah bulanan alumni Maktab Mahmud